Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Pada hari ini, malam ini adalah malam minggu, saudara ya. Saya menanti siapakah orang pertama yang muncul. Ya, Azizi Ramli. Anda adalah orang pertama muncul. Ikuti dia, saudara Mustafa Ilyas. Saudara Hafiz Wan Basirun. Apa khabar, saudara Hafiz? Moga sehat. Saudara Emma Dardiri ni Erna ke Emma? Erna, Puan Erna. Apa khabar Puan? Moga sehat. 4 tulang kering, teruskan semangat Yop. Jangan risau, perjuangan mesti diteruskan. Puan Hamidah KA, Paipon IP. Kalau Paipon hadir mesti ada benda yang kontroversi. Saudara Zamari LC, Waalaikumsalam dari Semanggul ya Saudara Zamari. Semanggul, hujan tak di sana? Ya, saudara Lan Albanjari. Lang Albanjari ni orang Buah ke? Saudara Mat Faruk Marikan, saudara Zainal Ishak. Waalaikumsalam, terima kasih dan bela berkirim salam untuk semua teman-teman yang sempat bersama dengan kita malam ini. Saudara Openg Temu, Nurliza, Yaya Darus, Marabiah Abdullah. Waalaikumsalam. Saya bila sebut Nash Iskandar. Teringat nasi kandar je. Maaflah Nash. Nash Iskandar. Bukan nasi kandar. Saudara Musa Osman, Nur Azwa, Syafiq Sahid, Syukur Jamil. Salam. Saudara Ahmad Halim. Muhammad Amin. Dia tulisan Jawi je, kena baca pelan-pelan sikit. Pak Ngah Canai. Waalaikumsalam. Choco Debs Empire. Oh, hebat tu. Paipon, semoga semua sihat. Alhamdulillah. Puan Hamizah, Rosni Harun, apa khabar Puan? Ramli Daud, Muhammad Izhar, Muhammad Afwan, Muhammad Arifin, tak tahu dari mana. Di katong. Assalamualaikum. Bubar. Berat ni, 666. Openg Temu, Kak Minah, Terengganu, tak hujan. Alhamdulillah, Kak Minah. Eng Eid, Amil, Fatma, semoga sihat selalu. Muslim Ahmad, Adam Yusof, Din Pantong. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan kedudukan COVID. Sebab teman saya, saudara Jad Jedawi, masih lagi dirawat di Hospital Sungai Buloh. Bersamalah kita berdoa agar beliau segera sembuh. Beliau terpaksa ditidurkan sejak semalam. Saya sentiasa berdoa. Kita ni bila kita berkawan ni, bila kawan kita dalam keadaan tak sihat, kita segera berdoa untuk mereka. Baik saudara, hari ini merupakan hari yang ke-632. 632 hari dah berada. Bumi bertuah ini dijangkiti ataupun dicengah oleh virus corona. Hari ini hari Sabtu 11 Disember, malam minggu saudara. Kerana menurut laporan sahabat kita daripada Rio, Rio yang bertugas di Universiti Melaya. Dia dah tak main bola. Dulu dia memang pakar main bola, hebat main bolanya. Dia juga tidak jadi DJ dah. Terpaksa memberi laporan saban hari. Terima kasih Rio. Menurut Rio, hari ini ada sedikit penurunan. Sebab semalam 5,058 dan hari ini 4,626. Warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Masih lagi angka 4,000 ke atas, saudara. Dan jumlah terkumpul adalah 2,688,149 orang. Angka kematian adalah 44 semalam, saudara. Itu laporan yang saya terima daripada saudara Rio. Terima kasih saudara Rio. Dan dengan angka tersebut, artinya untuk 11 hari ini, 11 Disember, jumlah yang terkumpul dalam bulan ini sahaja, warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah seramai 55,367 orang. Itulah yang dapat saya laporkan. Dari segi negeri ke negeri tidak ada laporannya. Saudara Abdul Aziz, saudara Sofian Muhammad, saudara Kamis Nadi, Teratai Selasih. Salam bubar parlimen tu. Saudara Mat Azida, Bengkel Murah Rezeki, mudah-mudahan. Muhammad Asri, Syam Edi, Yahya Darus, apa khabar dari Penang? Penang mari, bubar. Baik, selepas usai saya memberi pencerahan tentang kedudukan COVID, seperti biasa, e-commerce, kita berniaga, susah macam mana pun berniaga jugalah saudara.
Jadi kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Kalau dengan Al-Azhar, ya, Puan Sally, Cik Siti, ya, Saudara Yusof, boleh juga mendapatkan bekalan haruman setangi, iaitu Al-Baqur, supaya rumah kita, aroma bilik kita wangi. Ingat saudara, kalau rumah kita wangi, bilik kita wangi, inilah kegemaran para malaikat dan kebencian oleh syaitan. Saudara Azmi, apa khabar saudara? Sally, ya. Dengan Al-Azhar juga masih lagi beliau menawarkan buy one get one free, iaitu parfum. Aromanya memanglah kalau saudara nakkan aroma bau-bauan seperti mana di Mekah ataupun di Madinah, berhubunglah dengan Al-Azhar. Saya suka. Yang saya pakai ialah Amir Oud, daripada kayu oud saudara. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Itu untuk mewawarkan produk saudara. Setakat hari ini untuk dinding manis Siti Farehah bertenang dulu sebab dia masih lagi dalam usaha pemulihan sakit dia punya slip disc, dan kabarnya anaknya, cucu saya saudara, cabut gigi pula hari ini. Aduhai, apa khabar Fayat yang selalu muncul dengan kita setiap malam tu. Tadi dia makan, giginya tercabut. Mudah-mudahan dapat tumbuh gigi yang baru, yang lebih segar. Anda juga boleh berhubung dengan Syauqi di Kizinis. Talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar. Ini adalah untuk mereka yang tinggal di sekitaran Lembah Kelang. Sebab beliau akan menghantar terus ke rumah. Tak payah pergi ke supermarket ataupun di pasar, dan harganya adalah di bawah harga yang ditawarkan oleh pasar. Di samping itu, kualitinya dijamin AAA. Sila hubungi Syauqi, syarikat Kizinis, di talian 012-357-5703. Usai e-commerce. Seperti biasa, saudara, bila usai e-commerce, kita masuk sikit. Itu tazkirah singkat, saudara. Kerana daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, satu ketika kami duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Lalu baginda menceritakan tentang fitnah akhir zaman. Antara yang disebutkan oleh baginda ialah kemudian akan terjadinya fitnah bawah tanah yang tidak melepaskan seseorang pun, melainkan mereka yang bernasib baik. Artinya, akhir zaman ini fitnah menular di mana-mana. Apabila fitnah tersebut cuba disekat, ia tetap berterusan sehingga seseorang yang beriman pada waktu pagi hari menjadi kafir pada waktu petangnya. Ini kesan daripada fitnah itu. Dan ia berlanjutan sehinggalah manusia bertemu dengan dua golongan, lalu menghukum. Itu menghukum bahawa golongan ini semuanya beriman, dan satu golongan lagi itu dihukum dengan sebagai golongan yang kafir. Maka apabila berlaku peristiwa seperti ini, tunggulah ketibaan Dajjal, sama ada pada hari sebut ataupun pada keesokan harinya. Itu peringatan daripada baginda Rasulullah SAW. Sebab itu kita jangan mudah menghukum, jangan kita mudah melemparkan fitnah sesama insan. Kita kalau boleh santuni, kasihi sesama insannya. Saudara, saya amat mengharapkan agar pelayar-pelayar saya ni sentiasa kasih dan sayang sesama insan, saudara. Tanpa mengirakan bangsa, asalkan dia beragama Islam, mereka adalah saudara kita. Saudara? Baik, kita santuni sedikit mutiara kata sahabat saya, Saudara Hibil Hassan, yang saban hari juga menghantar kiriman kepada saya. Kata Saudara Hibil, orang yang tidak dapat memaafkan orang lain, berarti mereka merosakkan jambatan yang akan dilaluinya. Ini culipan ini diambil daripada Herbert katanya. Itu orang yang tidak dapat memaafkan orang lain, berarti mereka merosakkan jambatan yang akan dilaluinya. Begitulah saudara. Jadi kalau begitu seharusnya kita hendaklah saling memaafkan antara satu sama lain. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini tanpa melakukan kesilapan. Saudara Zainal, Rosli Yunus, ZMR, ZZ. Salam hujung minggu. Semoga kita semua sihat. Saudara Abraham, Abdul Rahman, serta Ismail.
Saudara Samsudin Ahmad, saudara Noria Norili, Muhammad Ali, hebat menunggu agama. Saudara Bahrul Azmi, Aizah Ibrahim dan teman-teman yang lain. Baik, saudara, saya bukan hebat. Saya mengambil kuculipan daripada mereka yang menghantar pada saya dan saya baca, tengok yang sesuai atau tidak sesuai, saudara. Ya. Baik, saudara. Usai mutara kata, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang kumpulan simpanan pekerja RM10,000. Dapat tak dapat, kita harus mengutarakan, saya harus menyuarakan. Ini adalah naluri dan kehendak rakyat, kehendak warga cinta damai, saudara. Dan saya harus berpesan kepada pimpinan, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju kepada negara yang muflis ataupun bankrupt, saudara. Baik, saudara. Tajuk perbualan, labun, perbincangan, pencerahan saya malam ini berjudul Musim Katak Berdendang. Rupanya sekarang ni katak pun dah boleh menyanyi, saudara. Sabar. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Terima kasih Pak Nazil daripada Perlis mengantarkan kiriman pantunnya kepada saya. Kata Pak Nazil, goreng puyuh rebus lokan. Pak Naim makan di teratak. Pemimpin Melayu bermusuh sakan. Orang lain membaca rentak. Ini Pak Nazil menzahirkan kekhawatirannya. Kalau kita saling bermusuhan, saling berpecah belah, maka orang lain membaca rentak kita dan mereka akan mengambil kesempatan atas perpecahan bangsa kita. Katanya lagi, apam turi sebagai pengganan diberi jiran pagi hari. Imam diberi allowance bulanan. Bukan giliran tak menghadiri diri. Ini masalahnya kadang-kadang imam bukan iman saudara, imam di masjid. Sekarang ni dapat allowance bulanan. Tapi bila tiada gilirannya, dia tak datang ke masjid. Dulu masa tak dapat allowance, boleh katakan hari-hari datang. Dapat tak dapat allowance tu, ada tak ada, dia hadir. Sekarang ni bila bukan giliran dia menjadi imam, orang lain saja datang. Dia tak ada. Ini tak betul tu. Pak Imam masjid. Kena ingat tu. Tak semestinya sentiasa orang menjadi imam, kita menjadi imam dan orang kena ikut kita. Ada waktunya kita juga harus mengikut imam yang baru. Yang kecil jangan disangka anak, yang besar jangan disangka bapa. Ya, saudara? Baik, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti pada kita. Dan saya juga ingin mewawarkan culipan daripada buku kiriman sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar tentang kepimpinan Melayu. Ini adalah kata-kata hikmat yang diutarakan oleh pemimpin terdahulu yang mengharapkan hadirnya pemimpin Melayu masa kini dan pemimpin Melayu masa depan supaya mereka mengamalkan kehidupan yang tuntas, yang keprihatinan pada rakyat. Dan pemimpin Melayu tidak mengizinkan dirinya menjadi alat untuk orang lain. Dan itulah sebabnya disebut sebagai pemimpin kalau mereka jadi orang lain, alat pada orang lain, akhirnya saudara, hatinya hitam bagaikan arang, berkata tidak memandang orang, mulutnya besar, banyak temberang, diberi nasihat, dia meradang, diberi tunjuk, ia membangkang. Kalau pemimpin yang sebegini saudara, dia ditunjuk ajar, ia menentanglah tu. Dibuat baik, ia menentang. Dijadikan pemimpin amatlah pantang. Tak sepatutnya mereka jadi pemimpin. Negara rosak, rakyat mengerang. Mengerang itu merintih, saudara. Bala menimpa depan belakang. Maruah tercampak. Tuah terbuang. Nama rosak, kemanusiaan hilang. Bila kita punya pemimpin yang tak tahu menjaga dirinya. Ya, saudara. Dan jika dijadikan tua, bala yang datang. Dijadikan ikutan, akhirnya kita masuk ke lubang. Dijadikan sahabat, bertambah hutang. Orang macam ni tak boleh dipercayai. Kalau jadikan sahabat, maka bertambah hutangnya. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Culipan kata-kata yang saya letakkan dalam segmen Gedung Ilmu. Sebab ini adalah culipan kata-kata orang terdahulu yang menyantuni dan mengharapkan pemimpin Melayu kita kukuh jati dirinya, tidak mudah terjerat dalam situasi tersebut. Saudara, baik saudara.
Sebelum saya memberi pencerahan, sekali lagi, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam YouTube ataupun dalam apa-apa juga saluran, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Ingat saya, ya, apa-apa kesan daripada suntingan anda itu, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab kerana kalau disunting 2 minit, 3 minit, 5 minit, 10 minit, jadi maksudnya lari, tambah pula lagi dibubuh pula tajuk yang bukan-bukan. Saya ketawalah dengar tengok begitu. Memanglah mendapat respon daripada pelayar yang lain, maka tengok. Mungkin boleh mendapat bayaran daripada YouTube. Saya tak tahulah. Kata dia orang kata ada bayaran kalau tinggi dia punya viewersnya. Sebab itu saya minta bantuan saudara pada saya adalah like, share, subscribe. Saudara boleh share di YouTube, saudara boleh share juga ataupun like ataupun subscribe dalam Instagram. Jika ada masalah dalam Facebook, boleh buka kepada Instagram. Ya, Puan Salbiah Ahmad, Kekanda Zainal, Pits Kreatif. Saudara terus layari dan subscribe pada ini apa dia punya ini Instagram, dan teruskanlah. Bila saya tengok like and share tu banyak naik begitu, adalah semangat. Saya tak minta bayaran apa pun, 1 sen pun tak minta, saudara. Kena ingat, ini pencerahan ini saya tidak mengenakan sebayang bayaran dan saya juga tidak menerima apa-apa bayaran daripada mana-mana pemimpin, saudara. Yang saya lakukan semata-mata adalah untuk pencerahan. Ini adalah pencerahan politik yang saya lakukan, yang saya war-warkan mengikut pengalaman dan pengetahuan saya. Mungkin saya benar, mungkin ada dia benda yang mungkin saya silap. Sebab itu prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau itu asas prinsipnya, maka mudah kita melakukan pencerahan. Tak bersetuju, sila hantar culipan di mana yang saudara tak bersetuju, kata-kata saya itu, dan kita boleh berbahas ataupun kita berbual untuk orang lain juga dapat like and share dan berkongsi pandangan saudara. Ya, saudara. Saya juga mengharapkan agar setiap kata-kata yang dituturkan, bila kita berbeza pandangan, gunakanlah bahasa yang baik, saudara. Janganlah kita mencarut, maki hamun. Kadang-kadang kita tak setuju dengan kawan-kawan kita begitu, kita pun main pukul rata. Ini bahasa-bahasa ini bukan bahasa kita. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan itu dengan penuh harmonis. Ingat, saudara, ya. Baik, saudara. Saya masih lagi menerima persoalan, pertanyaan bilakah kumpulan wang simpanan pekerja ini boleh memberi pencarum-pencarum mengeluarkan wang mereka. Bukan banyak pun. Kalau yang ada simpanan 200,000, 300,000 tak sampai pun 10%. Saudara. Dan yang minta tu bukanlah mereka yang tidak layak, mereka yang berkelayakan. Sebab itu, yang bahagia, Datuk Seri Ketua Pergerakan Pemuda dah bercakap dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri pun dah mengeluarkan kenyataan. Dulu-dulu pun ada buat kenyataan. Boleh. Tapi soalnya, bolehnya bila? Kalau akan, akhirnya rakyat makan lokan. Itu keadaan, saudara. Saya amat mengharapkan supaya kumpulan wang simpanan pekerja benar-benar prihatin. Kalau tidak nanti, orang akan berkata, orang membuat persepsi bahawa wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja dah tak ada. Kalau itu berlaku, tentulah rakyat akan marah sebab itu tabungan mereka. Saudara, macam kita lah kalau tabung kita, tengok-tengok bila buka tak ada, marahlah kita. Jadi untuk menghindarkan segala permasalahan ini, pegawai, mereka yang bertanggungjawab di kumpulan wang simpanan pekerja harus memikirkan bagaimana upayanya supaya pencarum yang mempunyai kelayakan boleh mengeluarkan caruman mereka. Betul, 2-3 malam dulu pun saya dah kata, memang ada akta. Kalau saudara dah tidak sampai usia 55 tahun, tak bolehlah mengeluarkan caruman anda. Itu dalam suasana ekonomi yang okey. Sekarang ni rakyat tengah terjerut dalam kehidupan yang begitu sukar. Sebab itu jugalah rakyat minta bagi mereka yang meminjam daripada bank, diminta kalau boleh kerajaan mengarah kepada bank supaya memberikan pengecualian pembayaran terakru dengan faedahnya, itu moratorium. Bukan minta apa pun, penangguhan. Hutang kekal hutang. Kita tetap akan bayar apabila ekonomi okey. Masalah sekarang ni ekonomi masih lagi belum tuntas.
masih ramai lagi kawan-kawan kita, saudara kita yang tidak mempunyai pekerjaan. Saudara, tak percaya kalau yang sekitar duduk di Kota Raya, bukan sekarang ni, bukan di Kota Raya sekarang. Di mana-mana pun kita tengok anak-anak muda sudah bawa Grab, tapi mereka latar belakangnya tu adalah graduan daripada Menara Gading. Ada yang jadi pilot, ada yang latar belakangnya sebagai insinyur. Dah tak ada kerja, terpaksalah. Jadi dalam keadaan kesukaran mereka itu, kita harus meminta pihak kerajaan memikirkan. Sebab nampaknya masih belum ada tanda-tanda ekonomi pulih. Walaupun Pak Menteri kata pulih. Saya kata pulih macam mana, Saudara Hashim? Saudara Asina 10K bila nak masyuk? Tak masyuk-masyuk. Saudara Rozaini, yang masyuk dalam politik dia orang. Jadi dalam keadaan begitu, saudara, saya melihat dengan penuh keperhatian derita rakyat. Jadi saya haraplah agar Menteri Kewangan yang diwawarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dah mencapai 90% KPI-nya. Baik, saya kata KPI mencapai 90%. Macam mana? Bantuan BKC pun masih lagi ada yang tak dapat. Sebab dulu lagi saya dah kata, cara penyampaiannya itu hendaklah dilakukan secara yang benar-benar berhemah. Lantiklah di peringkat. Tapi kerana dia bukan orang UMNO. Kalau sepatutnya lantiklah pimpinan UMNO di peringkat bahagian untuk mencari mana mereka dapat ke tak dapat. Bukan diberi tunai pada mereka. Diberikan satu bentuk kelonggaran ataupun cara bagaimana mereka boleh berjumpa dengan rakyat. Jadi rakyat boleh datang jumpa pemuda ataupun puteri UMNO ataupun wanita UMNO. Dapat nama tu dihantar. Jadi berilah perhatian untuk mendapatkan bantuan yang dijamin, yang dijanjikan oleh pimpinan negara. Jadi sebab itu kita amat mengharapkan bantuan tak ada. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Bagi yang tak dapat macam mana? Ini sekarang ni hari 11 bulan, saudara. Tinggal lagi 18 hari. Selepas 18 hari ataupun 20 hari nanti, apa jadi dengan hutang mereka dengan bank? Dan jangan lupa, saudara, 25 bulan nanti adalah hari Natal. Bila datang hari Natal, bank tutup, perniagaan tutup, peluang untuk meniaga lagi tersekat-sekat. Dalam paling teruk sekarang ni, saya masih melihat harga makanan di restoran-restoran masih terus mencanak. Masih mahal, saudara. Jadi kalau wang tak ada, nak makan pula, nak beri barang mahal, macam mana nak buat? Ini yang perlu dipikirkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ewa Pengguna serta Menteri yang menjaga Kementerian Pertanian dan industri makanan. Harus dipikirkan. Dan hari ini saya cakap terus terang, tadi saya pergi ke pasar, bukan saya tak pergi. Hari ini Sabtu pergi pasar. Tengok dekat pasar. Hari ikan pelalin. Pelalin ni grade yang bawah daripada ikan temenung. Atau ikan kembung. RM14 sekilo, saudara. Ikan kembung masih lagi RM16 ke atas. Jadi harga ayam, kalaupun dikatakan tidak lagi RM10, tapi bukanlah seperti dulu RM6. Masih lagi RM9, 60 sen, RM9, 87 sen. Ertinya pada kadar RM10. Harga ayam tak turun. Minyak masak paket. Saya dapat laporannya masuk pada halaman saya. Minyak masak paket yang ada subsidi daripada kerajaan sudah sukar ditemui di kaunter-kaunter dekat supermarket dan kedai-kedai. Saudara, dalam keadaan begini, Saudara Muhammad Ali, syaitan berbicara, terpulanglah. Kalau saudara merasakan saya ni syaitan, katalah. Tak ada masalah pada saya. Saya hanya menyuarakan kepedihan rakyat. Mungkin saudara anak orang kaya. Saya orang tuduh, saya tuduhlah. Sebab saya menyuarakan, sebab saya masih ada lagi, saudara. Minyak masak yang dia beli 5 kilo tu berapa harganya? RM35, saudara. Jadi keadaan sekarang ni, ini bukan bohong. Ini bukan cerita orang kata ini drama ataupun diada-adakan. Tidak. Ini masalah, saudara. Saudara, Jamailah Sasan, aku dah masyuk kubur. Baru ekonomi kukuh. Tak tahulah saya, saudara. Saya khawatir. Kesan dalam keadaan sekarang ni, ekonomi kita yang begini. Terus, tak ada nampak. Saya tak nampak setakat hari ini. Jadi, membuat kebimbangan saya. Jadi akhirnya rakyat terpaksa membeli barangan yang mahal. 2-3 hari lepas, saya pun terkejut bila ketua pembangkang di Parlimen menyatakan di Kuching, kalau harga cili
naik meningkat sampai RM32 sekilo. Terkejut saya. Tapi takkanlah dia berbohong sebab dia bercakap di parlimen. Tentulah ada asasnya. Malahan sekarang ni rempah ratus. Keperluan kita rempah ratus. Sekadar bunga cengkih lah, kunyitnya, garamnya. Segala rempah ratus keperluan untuk masakan di rumah. Nak makan di kedai, mahal. Juga nampak gayanya peningkatannya antara 30 ke 40%. Juga meningkat, saudara. Jadi barang-barang naik. Yang tak naik, yang ada naik dalam 5%, 10% adalah sayur-sayur kampung. Sayur-sayur kampung. Sayur orang panggil sayur orang Melayu. Biar itu apa ini putik nangka, pucuk paku. Itu masih lagi berlegar pada harga yang taklah begitu sangat. Tetapi tauge ke, kailan ke, sawi ke, berterusan. Ini keadaan saya rasa harus ditangani. Sebab itu semalam saya dah katakan, kita menanti pengumuman daripada jawatan kuasa kabinet. Bilakah kerajaan harus mengumumkan secara satu persatu harga lantai yang rakyat boleh dapat bahan-bahan makanan ini harganya. Kalau harga lebih, maka pihak pimpinan kerajaan harus memikirkan sama ada nak memberi subsidi dan sebagainya, atau pengecilan cukai, ataupun bagaimana nak mengurangkan kos pengangkutan dan sebagainya. Saudara Azrul Abdul Hamid, terima kasih Menteri Kabinet Malaysia aku. Saya tahu saudara menyatakan begitu bukanlah dengan bicara yang jelas, tetapi bagaikan satu sindiran saudara. Saya sebenar-benarnya saya amat mengharapkanlah agar keprihatinan pimpinan di anjung kuasa di Seri Perdana itu dapat benar-benar menghayati kehidupan rakyat. Sebab 2-3 malam dulu memanglah yang mau pada menteri pun dia kata dia faham. Dia dapat merasakan bahawa keperitan yang ada sekarang ini. Sebab itu dia kata dia insya-Allah dia akan berusaha bercakap ataupun berbincang dengan Menteri Kewangan supaya dapat dikeluarkan arahan kepada pihak yang menjaga kumpulan wang simpanan pekerja. Ini keadaannya saudara. Kemudian saya melihat lagi tentang ayam beku. Dah ada pun dah, memang ada ayam beku. Tetapi masalahnya kita bila tengok ayam beku ni, kalau yang ada di supermarket, yang pemilik supermarket itu bukanlah macam orang Saudara Nur Syamnur dah. Bukanlah macam dulu adanya Adabi dan sebagainya. Tidak. Pemilik supermarket ini macam NSK, adalah banyak-banyak nama lah, jenama-jenama supermarket yang ada. Tapi apakah dia punya kesucian daging itu? Apakah ayam beku ini halal ke? Macam mana penyembelihannya? Kita lebih yakin kalau kita melihat ayam itu kita beli disembelih di pasar. Tapi kalau ayam tu naik harga yang sebegitu, nak buat macam mana? Mereka yang mengendalikan jualan ayam di pasar-pasar yang saya temu pun mereka juga mengeluh. Sebab mereka mengatakan perniagaan mereka juga turut merosot. Orang tak ada duit nak beli macam mana? Selalunya hujung minggu orang beli 2 ekor, sekarang ni beli 1 ekor, setengah tu beli sebelah saja. Tapi mereka lebih yakin pada penyembelihan yang dilakukan oleh umat Islam daripada daging beku ataupun ayam beku. Begitu juga penjual daging. Jadi penjual daging pun sekarang mereka tak boleh. Jangan marahkan mereka kalau mereka menaikkan harga daging di pasaran. Kerana bekalan yang datang juga meningkat. Jadi ini perlu dipikirkan. Jadi sebab itu akhirnya rakyat merasakan eloklah dia disegerakan pilihan raya umum. Kalau yang ada ni tak boleh nak menyelesaikan masalah, eloklah diadakan pilihan raya umum. Kita serahkanlah pada siapa yang berkemampuan. Biarlah rakyat menentukan. Sekarang ni apa-apa pun orang akan menyatakan kesalahannya Barisan Nasional, UMNO. Kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO. Sedangkan dalam tu ada orang daripada PAS, ada orang daripada PBM. Dalam keadaan sebegini, kita harus memikirkan. Sebab itu saya minta supaya pilihan raya disegerakan. Walaupun Perdana Menteri kata tunggu dulu dan sebagainya. Dan saudara, seminggu lagi insya-Allah kita akan dapat melihat apakah keputusan pilihan raya di Sarawak. Saya tak berapa seronok sebab saya dengar kabarnya rakyat di Sarawak sudah pun menzahirkan rasa kurang senang terhadap pimpinan kerajaan. Yang saya paling saya tidak suka apabila adanya calon-calon yang memainkan api perkauman, api permusuhan antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung. Ini tak sepatutnya begitu.
Mereka mewawarkan benda begitu. Akhirnya rakyat sama-sama rakyat berantakan. Saya katakan bahawa kita warga cinta damai. Apa yang ada kita santuni bersama. Sebab itu saya katakan kedudukan di Sarawak itu agak, kerajaan pimpinan hari ini agak tergugat. Saya lihat hari ini kehadiran Dr. Sri Dr. Wan Azizah misalnya di beberapa rumah panjang mendapat sambutan yang agak panas, agak ramai. Dulu tak sebegitu. Mungkin sekarang ni kerana kita ada media sosial, kita dapat menonton kehadiran pemimpin daripada Parti Pembangkang, khususnya daripada Parti Keadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim turun, Saifuddin Nasir turun. Bila mereka pergi ke rumah-rumah panjang, nampaknya ada sambutan. Jadi keadaan begini adalah satu benda yang menggusarkan kita. Saudara Arif Muluk, sekarang peluang pekerja dah tak ada. Mau atau tak mau terpaksa telan sajalah. Itu keadaannya. Ini yang saya lihat. Jadi apabila pilihan raya negeri Sarawak itu merupakan indikasi bahawa apakah benar-benar kerajaan, pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, anggota kabinetnya disenangi oleh rakyat. Kalau sesuatu berlaku dalam pilihan raya di negeri Sarawak, artinya rakyat menyatakan bahawa mereka tidak senang dengan kepimpinan yang ada hari ini. Ini yang perlu diperbaiki dan dilihat, saudara. Baik, saudara. Kemudian saya dapat juga kiriman bahawa negara kita ni sebenarnya seolah-olah jadi kita kadang-kadang oleh tindakan kita sendiri akhirnya kita ketinggalan dari segi ekonomi. Sebagai contoh, minggu ini syarikat Grab Holding, Grab yang buat kereta e-hailing, saudara, ia merupakan sebuah syarikat milik anak Malaysia. Dulu sekarang ni disenaraikan di Nasdaq. Nasdaq ni di Amerika, nilainya sekarang adalah USD, dolar Amerika 40 bilion, iaitu 165.16 bilion. Nilai syarikat itu, nilai sahamnya. Ni syarikat ini asalnya dulu sahaja dari Segambut. Segambut itulah kawasan arwah mendiang datuknya, Tan Chong. Pemilik asal syarikat Grab ini adalah cucu Tan Chong. Dulu saya dah bercakap, dia menawarkan kepada Persatuan Teksi Malaysia supaya ambil lah dalam 30%, dalam 30,000 ke 40,000, macam itulah. Pula kata mana ada masa depan dan sebagainya. Akhirnya, hari ini, dah kalau nilai 165 bilion, kalau kita ada 30% dalam syarikat Grab tu, berapa nilainya? Ini keadaannya. Syarikat ni asal dari Segambut, saudara. Dia lari daripada Malaysia dan berpindah ke Singapura untuk mencari pasaran yang lebih stabil. Ini merupakan bagi saya satu kerugian paling besar pada negara. Saudara. Kemudian kita melihat bagaimana syarikat Hyundai. Orang kata Hyundai, bukan Hyundai, Hyundai. Sebut ni kena betul dalam bahasa Korea. Syarikat Hyundai telah pun menutup ibu pejabat Asia Pasifiknya di Malaysia. Pindah sebagaimana saya katakan dulu ke Indonesia. Nilai yang dibawa keluar adalah 1.55 bilion dolar Amerika, iaitu sekitar 6.26 bilion. Ia juga merupakan satu kerugian bagi negara. Syarikat IBM, dulu ada dekat Taman Tun, bangunan dia tinggi. Tak silap saya dalam 30 tingkat dekat Taman Tun Dr. Ismail, IBM. Syarikat IBM juga telah menutup Global Delivery Centernya, GDC. Dan mereka dulu daripada Pasarbaya berpindah ke Singapura. Juga satu kerugian bagi negara. Syarikat Shell misalnya. Dulu kita ada punya syarikat Shell beroperasi di tak silap saya dekat jalan menuju ke Damansara. Dekat dengan pusat Damansara, tak silap saya tu. Damansara, dulu syarikat Shell juga telah memindahkan pusat operasi IT-nya dari Cyberjaya ke India. Juga rugi negara kita. Syarikat Citigroup. Citigroup ni adalah bank. Citibank dan sebagainya telah menghentikan pusat perbankannya di Malaysia. Selepas 6 dekad mereka bertapak di Malaysia. Untuk di kawasan ASEAN Pasifik ni, Citibank 6 dekad. Kini mereka berpindah ke Singapura. Juga satu kerugian untuk negara. Bagaimana dengan syarikat IT dari Jerman, iaitu T-System. Dia telah pun menutupkan operasinya di Malaysia. Rugilah negara kita. Toyota Motor Corporation. Saudara, yang dulu memilih untuk melabur sebanyak 2 bilion
untuk kilang EV, electronic vehicle-nya di Indonesia berbanding dengan Malaysia. Ini juga merupakan satu kerugian bagi negara kita. Bagaimana dengan pemilik Tesla dan SpaceX? Elon Musk juga telah bersetuju untuk pelaburan kereta elektrik dan pusat pelancaran angkasa di Indonesia. Kita juga yang rugi, saudara. Facebook, Lazada, Tencent, ByteDance, Alibaba, Shopee dan beberapa nama besar telah memilih Singapura sebagai regional hub, iaitu hub kawasan regionalnya. Mereka telah meninggalkan Malaysia jauh ke belakang. Ia juga satu kerugian. Dan hari ini Indonesia telah berjaya menarik pelaburan daripada 4 tech giants Amerika, Google, Microsoft, Facebook dan PayPal. Ia juga merupakan satu kerugian bagi negara. Zoom Video Communication telah memilih Singapura berbanding Malaysia untuk membina dia punya R&D, itu pusat R&D-nya, pusat data baru bagi rantau Asia Tenggara. Google dan Facebook telah mengecualikan Malaysia untuk projek Apricot-nya, iaitu 12,000 km kabel internet bawah laut disebabkan isu-isu polisi sahaja. Jadi negara kita yang terlibat dengan Singapura, Indonesia, Filipina, Taiwan, Jepun dan Guam, sepatutnya dalam Apricot ini kita sama-sama menyantuni adalah keberuntungan untuk negara. Juga akhirnya bila mereka tidak menutup perkongsian ini, rugi juga kita. Dan saya dengar di Parlimen disebut terdapat 68 buah syarikat yang telah pun memindahkan perniagaannya ke negara selantau yang lain. Semua ini membawa kerugian pada kita, saudara. Dan kesannya kita tidak mampu untuk menjana peluang pekerjaan, menjana ekonomi dan sebagainya. Kenapa? Kerana pertama-tama sekali kita apabila Menteri Kewangan mengumumkan sistem pencukaian kita yang dikenakan terlalu tinggi, yang kita sebut 35% tak silap saya, apa jenis cukai, saya pun lupa. Kalau lebih daripada 100 juta ataupun 200 juta, maka cukainya 35 secara prorata semua sekali. Saudara, dan kita juga, ini Menteri Perdagangan dan Industri Antarabangsa tidak nak menjaga pihak-pihak syarikat. Sistem kita tidak teratur, saudara. Dan suasana yang paling penting, situasi politik kita sentiasa tidak stabil. Nak kata stabil macam mana? Sekali pilihan raya 3 Perdana Menteri. Dan sekarang ni pun sudah lagi bergelut dan terjebak lagi dalam krisis politik. Mereka melihat apa yang berlaku pada negara kita ini. Dulu mereka memilih Malaysia kerana kita mempunyai kestabilan politik. Waktu UMNO Barisan Nasional menjadi dominan pada kerajaan, kita mewujudkan satu kestabilan politik. Betul, banyak orang tuduh macam-macam lah. UMNO begitu, pemimpin UMNO begini. Saya tak menafikan. Tetapi paling tidak kestabilan politik dilihat. Bagi negara yang mempunyai kestabilan politik, tentulah pelabur-pelabur lebih yakin untuk hadir. Dan hari ini saya merasakan bahawa seolah tak ada dorongan, tak ada nasihat dan bantuan kepada peniaga-peniaga kecil atau peniaga besar. Adalah kita dengar pengumuman Tan Sri Noh bahawa peruntukan kerajaan sebagainya. Tapi bagaimana follow up-nya? Kalau saya dengar sahabat saya dan saudara Nordin Malik, dia turun menyantuni anak-anak muda kita untuk sektor pertanian, buat kertas kerja, buat itu, buat ini. Akhirnya setakat kertas kerja je lah. Setakat meeting, lebih meeting, akhirnya tergendala tengah jalan. Maka usaha-usaha itu tidak kesampaian. Jadi terpaksalah mereka mengusahakan sendiri dalam keadaan yang serba kekurangan. Jadi sebab itu sektor pertanian kita menguncup jadinya, bukan sepatutnya melebar. Sebab anak muda dah ramai melibatkan diri dalam sektor pertanian. Ada yang memelihara ayam, memelihara kambing, mengadakan sektor pertanian, sayur-sayuran, cili. Saya tengok dia tunjuk contoh cili yang ditanam oleh anak-anak muda ni, panjang ni, saudara. Bukan macam dulu-dulu punya cili kecil. Berjaya. Tetapi kerana santunan daripada pihak ini Kementerian Pertanian tidak sebagaimana yang diharapkan, akhirnya tinggal begitu sajalah. Bagaimana soal pemasarannya, bagaimana dengan kawalan tentang bajanya. Ini keadaan, saudara. Jadi dalam situasi inilah kita seharusnya memikirkan bagaimana harus kita lakukan. Itu pun saya tak tahulah bila Mak Perdana Menteri kata dalam 100 hari kementerian-kementerian gemilang dan terbilang.
Sedangkan saudara fikirlah sendiri. Saya tidak mahu menafikan kenyataan yang awak Perdana Menteri. Bukan untuk menyanggah, tetapi kadang-kadang saya yakin bahawa beliau mungkin disalah nasihat ataupun informasi sampai kepada beliau. Tentulah beliau tidak mampu untuk melihat kesemuanya. Dia tidak mempunyai tongkat sakti sebagaimana saya katakan dulu. Tambah lagi beliau berada dalam situasi yang cukup rapuh, berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Jadi nak tegur lebih-lebih pun dia boleh tegur untuk orang UMNO je sebab dia naik Presiden UMNO. Tapi daripada parti PBM, daripada parti PAS, nak tegur macam mana? Tegur lebih-lebih nanti tarik sokongan pula. Puak-puak Azmin Ali ni tunggu je buat silap je tarik sokongan. Jadi dalam keadaan begitu kita harus bersimpati. Cuma mereka yang mengelilingi yang mahu Perdana Menteri itu perlu memberi penasihat agar beliau berkata benar. Jika tidak, rakyat akan melihat seolah-olah Perdana Menteri berbohong. Bila itu dilihat, maka yakin mereka pada kepimpinan akan turut merosot. Saudara, hari ini saudara saya cakap terus terang. Sebab itu saya kata memilih perkataan musim katak-katak ni berdendang. Saudara, jadi mereka yang melompat daripada UMNO, yang meninggalkan UMNO, yang masuk menyertai PBM, sekarang ni dia orang tengah bertepuk tangan, tengah menyanyi kerana mereka merasakan sudah ada nafas baru. Sudah ada new breath. Nafas baru andainya UMNO mengadakan pemilihan partinya. Kerana jika adanya perubahan di tingkat 38, maka mungkin dasar kita untuk tidak bekerjasama dengan PBM ini akan dikaji semula. Jika ini berlaku, apakah UMNO akan menyantuni parti PBM? Jika kita menyantuni semula parti-parti PBM, mereka yang melompat ini merasakan mereka mendapat balik tempat untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang. Apakah usul yang dibawa daripada 145 bahagian, usul yang dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu dapat terlaksana? Sedangkan kita telah membuat keputusan. Warga UMNO peringkat akar umbi telah menyatakan kita tak nak bekerjasama dengan PBM berdasarkan fakta yang paling penting sekali. PBM ni terdiri daripada kata-kata yang menyakiti hati kita, yang melukakan hati kita. Tapi kalaulah kepimpinan baru, sebab saudara dengar ya apabila Yang Amat Perdana Menteri, dia kata dia mengharapkan sokongan daripada warga UMNO untuk beliau kekal sebagai Perdana Menteri. Memang dia disokong dari awal pun kita sokong. Tak ada masalah untuk UMNO sebab beliau adalah naib Presiden UMNO. Saya rasa dah berbuih mulut saya katakan. Tidak ada pun mana-mana pimpinan daripada UMNO nak mengambil jawatan Perdana Menteri. Kita dah setuju. Sebab parti dengan kerajaan dua perkara yang berbeza. Kerajaan hari ini kita tahulah kerajaan campuran. Meliputi parti-parti yang tidak bersama dengan kita daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, daripada UMNO. Kita faham. Amat memahami keadaan begitu. Jadi sepatutnya Yang Amat Perdana Menteri tak perlulah meminta lagi. Nak minta berapa kali daripada UMNO, UMNO dah bagi. Dah ada blank check. Laksanakanlah apa yang Amat Berhormat nak buat. Tapi ada di belakang tu ada ekoran kata-kata tu yang membuatkan kita tersentak. Bila dia kata bahawa kita mesti menyatukan kerajaan hari ini adalah kerajaan yang dianggota oleh parti-parti yang bukan hanya UMNO. Kita juga tahu, tetapi nada itu seolah-olah nak meminta supaya kita bekerjasama dengan PBM. Ini satu benda yang merunsingkan. Sebab itu sekarang ni saya macam mana yang saya nyatakan. Sejak seminggu lalu saya dah bagi tahu bahawa ada gerakan yang sedang dilakukan di peringkat bahagian untuk membawa usul supaya pemilihan parti diutamakan terlebih dahulu sebelum diadakan pilihan raya umum. Matlamatnya lain tak ada. Kerana apabila ada pemilihan parti, kerana Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan beliau akan masuk untuk bertanding, jawatan apa kita tak tahu, belum dinyatakan. Tapi cara dia minta sokongan itu, cara mereka-mereka yang masyuk mengharapkan supaya ada pertukaran di tingkat 38. Tak ada masalah pada kita. Tapi kalau itu merupakan usulnya supaya pemilihan parti hendaklah dipenuhi, hendaklah diikuti, saya nak bertanya juga pada pimpinan bahagian. Saya nak bertanya dengan puak-puak yang katak-katak ni, apakah usul yang kita bawa tahun lalu di peringkat akar umbi tidak mahu bekerjasama dengan PBM? Usul itu lebih jelas kerana UMNO harus memutuskan hubungan dengan PBM.
UMNO tidak akan bekerjasama dengan PBM dalam pilihan raya. Jadi kalau pimpinan itu sekarang ni mewar-warkan mesti ada pemilihan parti, you nak kita hormat keputusannya itu. Sebab kita tahulah sekarang sedang bergerak. Hari ini saudara Datuk Jalaluddin, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, di bahagian dia kata mesti utamakan parti, tidak akan berlaku perpecahan. Alright, kita terima. Tapi bagaimana dengan usul kita tahun lalu? Apakah nak dirombak usul itu? Bahawa usul kita tak mau bekerjasama dengan PBM. Kepedihan yang kita alami. Takkanlah ahli-ahli UMNO yang berada di Masjid Tanah masih lagi bersedia nak menerima mas MRT. Apakah ahli-ahli UMNO yang berada di Jeli boleh menerima Datuk Mustafa Mohamad yang melompat meninggalkan parti kita? Apakah warga UMNO di Tanah Merah bersedia menerima Ikmal? Itu yang berada di Tanah Merah. Apakah ahli UMNO di Bukit Gantang boleh menerima calon-calon yang melompat? Begitu juga di apa yang berlaku di Larut dan 16 orang saudara. Sebab itu saya katakan sekarang ni ini musim katak-katak ni berdendanglah. Okey. Selesai masalah. Ada pemilihan dalam parti, bercelarulah UMNO ni. Ini akan ada perbalahan. Sebab itu bila mereka katakan bahawa buatlah pemilihan parti dulu untuk menyelesaikan, mantapkan dengan pimpinan yang baru. Saya mengatakan ini mencari satu suasana yang nak merobohkan UMNO. Bila berlaku pertandingan, berlaku pemilihan, sudah pasti ada berlaku perpecahan. Dengan perpecahan ini, apakah kita mantap untuk berhadapan bila dipanggil pilihan raya umum? Ini persoalannya saudara. Sebab itu kita rasa yang terbaik bubarkan parlimen. Sebab itu semalam saya minta agar Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri prihatin tentang untung nasib parti UMNO. Kemana kita nak pergi apabila kita berantakan sama kita, kita berbalah sama kita. Dan saya nak bagi tahu juga pada pimpinan bahagian-bahagian yang minta supaya ada usul dan sebagainya, 70% pimpinan pemuda, naib ketua pemuda, puteri UMNO juga tengah menanti untuk menukar mereka dalam pimpinan di bahagian. Takkanlah ketua pemuda dah habis ini duduk jadi kupang tembaga di bahagian. Takkan sebagai ketua pemuda yang begitu berjasa pada bahagiannya, yang mempunyai ramai pengikutnya di kalangan anak muda, sekarang dah habis usia. Okeylah, duduk jawatankuasa tambahan lah. Boleh begitu? Tak maunya. Sebab mereka telah pun menjalani proses untuk diangkat sebagai pemimpin masa depan. Dan kita pun minta, saya tiap malam minta Datuk Seri Presiden agar memastikan dalam pilihan raya akan datang kita kemukakan pemimpin yang baru. Matlamatnya adalah untuk UMNO ini diremajakan. Dalam proses ini, apakah Datuk Jalaluddin bersedia kalau ketua pemuda dia bertanding jawatan ketua bahagian di Jelebu? Jangan main sebut aja bila orang nak lawan nanti. Tak boleh lah, ini mana boleh. Saya dah begitu lama berkhidmat sebagai ketua bahagian, saya harus mempertahankan. Habis kalau kamu kata begitu, bagaimana dengan Presiden UMNO? Perlukah Presiden UMNO dicabar? Kerana beliau mengepalai, menakodai batera UMNO di saat UMNO disisihkan. Waktu itu saya ingat lagi, orang nak pakai baju UMNO pemalu. Begitulah bersusah payah. Sebab beliau mengambil alih kepimpinan UMNO ni daripada Datuk Seri Najib. Setelah kita mengalami kekalahan. Dan orang tidak ada keyakinan. Tak ada keyakinan bahawa UMNO boleh bangkit. Tetapi dengan bersusah payah, beliau memikirkan pelbagai cara dengan dia punya strategi. Akhirnya, terbukti selepas kita kalah melalui beberapa pilihan raya kecil, kita menang. Bila tengok keadaan begitu, mula nak tengok balik. Mulalah ada keyakinan balik. Dan waktu itu, maka Presiden mesti disingkirkan. Adakah itu budaya UMNO? Adakah itu budaya bangsa kita? Orang yang berjasa hanya kerana bila dia menghadapi tuduhan di mahkamah yang belum sakti lagi dibuktikan. Masih lagi belum tahu prima facie-nya 24 bulan nanti. Apakah dengan menyingkirkan Datuk Seri Zahid Hamidi ini boleh selamat UMNO? Juga ini persoalannya. Jadi bagaimana dengan Tok Mak Hassan? Beliau juga takkanlah beliau sebagai timbalan presiden nak tengok orang lain pula jadi presiden melompat atas dia. Jadi kita ni UMNO ni dari dulu lagi dia ada hierarki dia. Presiden selalunya timbalan presiden akan naik. Takkanlah tiba-tiba naik presiden nak naik ke atas. Apa rasa nak naik presiden yang ada di atas tu? Kalau yang di bawah ni ketua pemuda juga akan bertanding naik presiden. Saya cakap terus terang. Apakah Datuk Seri Mahathir Khalid senang kalau tiba-tiba Datuk Ashraf Wajidi menawarkan diri bertanding jawatan naib presiden?
Apakah beliau senang kalau Datuk Jazlan daripada Kelantan yang ternyata wira UMNO di Kelantan yang akan menawarkan diri bertanding naik presiden? Boleh kita menolak jasa yang dilakukan oleh Datuk Samsul Nasarah yang sekarang ni Ketua Penerangan Barisan Nasional. Beliau sanggup meletak jawatan untuk menarik sokongan pada Kerajaan Perikatan Nasional lalu. Apakah ahli-ahli UMNO tak gerti nak balas jasa? Apakah perlu beliau disingkirkan setelah UMNO dilihat sudah kukuh? Bagaimana dengan Datuk Boh Mokhtar? Beliau mewakili UMNO Sabah. Takkan kita nak singkirkan? Boleh ke Datuk Mahathir Khalid terima keadaan begitu? Nah, ini kalau kita kata nak adakan pemilihan. Sebab itu, adakan pilihan raya dulu. Dah selesai dia pilihan raya, kita dah tengok muka-muka baru, yang mana yang sesuai. InsyaAllah, kalau kita berpadu, kita hadir dalam pilihan raya umum, maka dengan sendirinya orang ada keyakinan. Kalau kita bercempera begini, yang bertepuk tangan, saya cakap terus terang. Baik brother, Pak Syekh, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mesti dia seronok tengok UMNO bercempera. Sebab akan ada mereka yang kalah, yang tersingkir dan sebagainya, senang ramit. Ini keadaan secara perlu dipikirkan. Bukan melontar saja. Sebab itu saya katakan kadang-kadang mereka seolah-olah merasakan diri mereka pemimpin, cakap dia tu mesti orang ikut. Sebab itu yang bahagia Datuk Seri Ashraf Wajdi, dia kata UMNO tak tuntut pun dia adakan pilihan raya sekarang. Tak ada sekarang pun, tetapi hendaklah diadakan sebelum pemilihan parti. Kita tahu bahawa bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terikat dengan perjanjian antara kerajaan kerajaan apa nama dia, rakyat Malaysia kerajaan saya lupalah kerajaan begitu sebab tak masuk kerajaan yang sebegitu dengan pimpinan daripada DAP, daripada PKR, daripada Amanah. Kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terikat. Tapi kita mengatakan kalau boleh panggil pilihan raya sebab dia kuasa dia. Bagaimana apa-apa dia orang nak marah? Dia tak boleh nak marah. Kalau Perdana Menteri kata tiba-tiba dia kata okey, kita dalam bulan Mac nanti dia pun bubar parlimen, bukanlah dia membubarkan parlimen, tidak. Kita tahu bahawa dia akan menghadap agung. Sebagaimana dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu dia merasmikan persidangan tahunan pergerakan pemuda, puteri dan wanita di kawasan dia di Bera. Dia menyatakan bahawa yang berhak, yang boleh membubarkan parlimen adalah agung. Itu betul. Cuma dia boleh menasihati. Kerana kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dia nasihat agung sampai masanya kita buat pilihan raya lah. Kadang-kadang sekarang ni dah berkemelut lah kita sekarang ni. So, eloklah adakan pilihan raya. Saya yakin Duli Amalim Tuan Agung pun akan bersetuju. Dan kalau nak dikatakan sebagai COVID ini sebagai masalah, pilihan raya di Sarawak boleh. Pilihan raya di Melaka boleh. Dan yang paling penting, kalau pilihan raya tak boleh, artinya pemilihan parti pun tak boleh. Secara ini, semalam saya kata, kalau tak boleh semua. Nah ini masalah sebenarnya. Saya amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lebih memikirkan soal parti kita. Bukan mewawarkan ataupun mengikut unjuran mereka. Saya khawatir, saya amat bimbang sebab orang yang di luar, musuh-musuh UMNO, mereka yang berada dalam UMNO ni pun, yang saya anggapkan sebagai parasit-parasit dalam UMNO, mereka juga mencari helah supaya kedudukan mereka ini terjamin. Sebab masyuk. Hari ini saya dengar wanita pun dah mula ada usul-usul. Kita mempertahankan Perdana Menteri, itu tak ada masalah. Saya bersetuju. Warga UMNO dari awal lagi, kita berdiri teguh di belakang Perdana Menteri. Sebab itu saya kata yang akan memapah Perdana Menteri jika berlaku sesuatu adalah kita warga UMNO. Kerana beliau merupakan naib Presiden UMNO. Tetapi yang kita tidak mahu, apabila kita tak mahu naib Presiden UMNO selaku Perdana Menteri, mereka perkudakan oleh pihak-pihak tertentu yang untuk menjamin agar kata-kata ini berdendang sayang. Terus, you nak, okey, berapa peruntukan? Masyuk, ambil. Sebab mereka nak menjamin kedudukan mereka. Selagi UMNO memutuskan tidak ada kerjasama dengan PBM, selagi itulah mereka tahu kehidupan mereka macam mana. Maksud saya kehidupan masa depan politik. Ini tidak. Saban hari dia utarakan, mesti tadi pun Yang Amat Perdana Menteri mengatakan bahawa kita mesti adalah berusaha untuk menyatu padukan bangsa kita.
Saya dah letih bercakap benda ni. Jangan kita nak buat kerja Tuhan. Kita serah kepada Allah SWT. Bila masanya warga bangsa kita bersatu padu, insya-Allah akan berlaku. Tak perlu nak kita wawarkan. Sebab saya kata, zaman Nabi Allah Adam lagi, Tuhan dah tunjuk bahawa manusia ini sentiasa berubah-ubah fikirannya dan mereka tidak akan meletakkan penyantunan perpaduan tu. Kalau tidak, takkanlah di Palestin itu berperang. Takkanlah di Mesir balah sama mereka, sama ada di Lebanon, sama ada di Syria, ada umat Islam sanggup disembelih. Nah, ini gambarannya, saudara. Negara Islam satu bangsa pun boleh berbalah. Apa berlaku di Bosnia Herzegovina? Saudara lihat. Tapi ini kalau soal nak menyatakan soal penyatuan ummah. Penyatuan itu akan datang apabila kita berada dalam kestabilan. Dan pimpinan UMNO harus berusaha untuk mencapai keyakinan. Dan sekarang ni kita kena lihat bahawa kalau lagi lambat kita mengadakan pilihan raya, saudara, kita akan berhadapan dengan anak-anak muda. Sebab mulai 15 Disember secara otomatis, anak-anak muda ini akan menjadi pengundi. Dan mereka sedang memerhati. Sebab dari segi politiknya, DN-nya apa dia? DN adalah my stomach, perut. Kalau perut saya lapar, saya tidak akan bersama dengan anda. Mereka merasakan apa jaminan untuk masa depan mereka. Takkan nak terus jadi bawa motor untuk bawa Grab. Masakan mereka bersetuju untuk menghadapi kehidupan itu. Mereka juga mahu mengalami kehidupan yang agak santai. Jadi, kehidupan santai itu dapat disantuni apabila ekonomi kita terbela. Apabila ekonomi kita dapat dijelmakan. Dan ekonomi itu dapat dijelmakan apabila adanya kestabilan politik. Kestabilan politik melalui pilihan raya. Raya akan memilih. Tetapi dalam keadaan hancur bocai ni, bila masa kita panggil pilihan raya, anak muda akan lari. Ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, okey, tariklah. Biarlah sampai bulan 7. Tariklah, tak payah sekarang lah. Lengahkan lagi. Saudara, saya nak bagi tahu saudara, dalam politik ni, dia tak ada macam perniagaan. Dalam perniagaan tadi saya berbual dengan satu pimpinan UMNO di Wilayah Persekutuan. Dia kata politik ni bukan macam bisnes. Kalau bisnes ni ada untung, ada rugi, ada cut cost. Ada ini elakkan daripada kita ini kerugian. Untung, rugi atau cut cost. Tapi dalam politik dia tak ada. Dia macam hitam dan putih. Rugi atau untung. Kamu untung, aku rugi. Itu politik. Dan dalam politik ni dia tidak ada istilah kemanusiaan. Saudara, tidak ada artinya aku mesti mengutarakan janji aku. Jadi sebab itu perjanjian antara DAP, antara Amanah, antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Ismail Sabri dalam memperkukuhkan kerajaan yang ada hari ini, bagi kita kena lihat. Kita kena perhatikan apakah ada motif-motif politik yang lain. Sebab selalu saya katakan, dalam politik is to kill or be killed. Sekarang ni, apa yang berlaku sekarang ni, mereka sedang berusaha untuk menggoyahkan kestabilan kedudukan kerusi presiden. Saya dah bagi tahu berkali-kali, presiden nak dicawal, lawanlah, tak ada apa. Tak ada masalah. Tapi jangan lupa, kalau mereka usaha supaya Datuk Ismail Sabri terperangkap dengan usaha mereka supaya adanya pertandingan dan sebagainya, apa kata kalau bertanding kalah? Sebab warga UMNO ni pemikiran mereka berbeza-beza. Apabila mereka mendapat tahu bahawa ini ada unjuran bahawa untuk mengusir Datuk Seri Presiden ini kerana untuk membolehkan pemufakatan antara Perikatan Nasional dengan UMNO ini terjalin balik. Tentulah mereka tak bersetuju. Saya cakap terus-terang, okey, bawa usul. Hari ini bahagian-bahagian usul, dah bahagian pemuda, puteri dan wanita, bahagian Gua Musang dah bermesyuarat. Pemuda, puteri, bahagian Jelebu dah bermesyuarat. Dan beberapa bahagian lain. Besok akan ada mesyuarat lagi. Persidangannya. Dan akan ada usul lagi. Minta supaya pertandingan, pemilihan dalam parti UMNO ini diutamakan sebelum pilihan raya umum. Okey, terima usul. Cuma saya nak tanya warga UMNO. Anda apakah orang yang munafik? Sebab pemilihan ataupun pilihan raya mesyuarat UMNO bahagian dan Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu, kita telah memutuskan secara tuntas bahawa kita menarik sokongan dan menarik kerjasama dengan Perikatan Nasional. Itu jelas, saudara.
Kita menarik sokongan dengan PBM. Jadi kalau ada kepimpinan baru, bagaimana mereka nak menyantuni pula? Apakah anda bersedia untuk menerima begitu? Kalau anda bersedia pula, itu tahun lepas punya, sekarang ni dah berubah. Itu anda merupakan pemimpin yang munafik. Hari ni cakap lain, besok cakap lain. Beloklah, associate lah dengan lebay-lebay yang ada tu. Hari ni dalil lain, besok dalil lain. Saya cakap terus terang. Warga UMNO mesti teguh pendiriannya. Supaya jangan dibolak-balikkan. Sebab kita dah mengalami kekalahan. Kita dah tahu bagaimana kita dihina. Warga UMNO sudah merasai pedihnya. Kita dikhianati oleh kata-kata ini. Kita ditinggalkan begitu saja dengan penuh kehampaan. Bagai nak geraklah kita berusaha meletakkan mereka berjaya sebagai pemimpin. Berjaya memenangi kursi parlimen. Tiba-tiba kita ditinggalkan begitu saja. Tanpa berunding dengan kita. Dan mereka boleh masuk melompat dengan PPM. Hari ini mereka mesti jalan supaya mereka dapat disantuni. Supaya mereka boleh bertanding lagi. Kalau mereka bertanding lagi dengan pimpinan yang baru ini, yang mau menyantuni mereka, apakah kita nak pikul balik? Apakah kita nak pikul lagi biawak hidup ini? Kata-kata ini. Ini persoalan. Saya pulangkan pada saudara. Sebab ini adalah musim kita mengadakan persidangan. Saya memberi pandangan ini secara peribadi, saya tidak mahu. Saya tidak mahu UMNO dilihat sebagai parti yang dipimpin oleh mereka yang munafik dalam menyatakan pendiriannya. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.